Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita kembali di FB Majlis Agama Islam Selangor. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang sentiasa follow kita punya FB kita, FB Majlis Agama Islam Selangor, yang ikuti kuliah kita, ikuti kuliah live kita, ataupun yang tengok kita punya live-live yang sebelum ni. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Pertama sekali, apa khabar semua? Apa khabar semua sahabat-sahabat MAIS, sahabat-sahabat yang tak kira di mana berada anda. Terima kasih. Semoga semua sihat-sihat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat atas perkongsian kita pada hari ini. Baik, InsyaAllah pada hari ini kita bermula dengan siri kita yang baru. Siri yang baru InsyaAllah melalui rancang harta celik pusaka. Rancang harta celik pusaka, InsyaAllah pada kali ini kita akan ada kelainan sedikit. Ada kelainan sedikit. Kita akan bawakan persoalan-persoalan yang bersesuaian dengan tajuk, InsyaAllah. Kemudian yang akan dikupas oleh ahli panel jemputan kita lah, ahli panel tetap kita, yang tak asing lagi. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan semua pasti kenal. Mereka-mereka ni merupakan pakar dan mahir dalam bidang yang kita akan bawakan. Baik, program ni kita akan adakan setiap minggu. Setiap minggu. Jadi tuan-tuan, puan-puan nak tahu bila tu kena follow. Kena follow FB Majlis Agama Islam Selangor. InsyaAllah di situ nanti kita akan beritahu bila live ni akan dikeudarakan lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Baik, tuan-tuan, jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan kita berhadir, jadi saya minta tuan-tuan kita share dulu. Kita share dulu kita punya live kita pada hari ini. Kita share dulu dan like FB Majlis Agama Islam Selangor, like FB Wasiat Hibah Pusaka Faraid MAIS. Jadi tuan-tuan, saya nak tengok dulu sahabat-sahabat kita ni berada di mana. Tuan-tuan mungkin boleh komen dulu, nak tengok suara saya clear ke tidak. Boleh komen di bawah, kita tengok kat mana tuan-tuan berada. Okey. Terima kasih Akmal Fauzi, Normala, Syahrul Razi, terima kasih. Iza MAIS sudah. Minta lagi yang baru, mungkin yang baru masuk, tolong share dulu. Share dulu sebanyak mungkin ke grup-grup. Boleh copy link tu, pergi ke grup-grup WhatsApp kita. Baik, belum ada lagi belum ada lagi yang komen. Saya nak tengok dekat mana tuan-tuan puan-puan berada. Mungkin ada yang di Sabak Bernam, mungkin boleh beritahu, insya-Allah. Mungkin di Hulu Selangor, mungkin juga di mana-mana saja di seluruh Indonesia, ataupun mungkin juga sahabat-sahabat MAIS ni berada di luar negeri Selangor. Terima kasih diucapkan. Boleh boleh komen di bawah. Baik, Sabrina Muhammad, clear di Bangi. Terima kasih orang Bangi sudah bersama dengan kita. Share sebanyak mungkin. Share 1, share 2, share banyak lagi. Terima kasih. Kemudian Sabrina dari Bangi. Seterusnya lagi, siapa lagi ni? Sahabat-sahabat saya ni belum lagi. Baik, terima kasih. Jadi tuan-tuan yang baru join, jangan lupa share, like dan komen di bawah. Jika ada persoalan, boleh letakkan persoalan anda di komen di bawah. InsyaAllah kita akan cuba bantu untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Baik, specialnya hari ini insyaAllah kita ada hadiah. Kita ada hadiah. Apa dia hadiah ni? Ini dia hadiah special untuk siapa yang menjawab persoalan. Jadi siapa nak jadi penerima hadiah bertuah ni, jawab soalan yang akan diberikan oleh penceramah ataupun panel kita di hujung live kita nanti. Jadi tuan-tuan, syaratnya senang je. Tunggu live kita, ikuti live kita sehingga akhir. Sehingga akhir panel akan sediakan soalan mudah, dan jawab siapa yang betul dan paling cepat, insya-Allah akan menerima hadiah ini. Kita akan sampaikan hadiah bernilai RM80 kalau tuan-tuan perempuan nak beli. Baik, terima kasih. Jadi sambil-sambil tu boleh share dulu. Ini dia hadiah-hadiah. Baik, jadi share dulu, bagi tahu. Kemudian seterusnya alhamdulillah, hari ini kita akan bersama dengan penceramah yang tidak asing lagi lah.
penceramah yang tidak asing lagi di media perdana ataupun media sosial. Jadi beliau memang sering dijemput di media sosial, di radio, TV untuk memberi pandangan ataupun maklumat, pengetahuan, pencerahan berkenaan dengan ilmu pengurusan harta, wasiat, hibah dan sebagainya. Baik, beliau akan mengupaskan perkara ini, berkaitan ini, dan saya perkenalkan beliau adalah Ustaz Indra Syahril bin Muhammad Syahid, pengarah Baitul Mal MAIS, yang akan mengupaskan tajuk kita pada hari ini, harta antara nikmat dan ujian. Ustaz Baik, kepada sahabat-sahabat FB sekalian, jika ada soalan, terus ajukan soalan di bawah. InsyaAllah kita punya panel akan bantu untuk jawab persoalan-persoalan berikut. Terima kasih. Baik, Ustaz Indra. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh lagi berkenaan dengan harta antara nikmat dan ujian, Ustaz, boleh tak Ustaz bagi secara ringkasnya sebagai mukadimahnya? Silakan, Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, penonton, follower page Majlis Agama Islam Selangor, yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana kita dapat bersama pada pagi ini, insya-Allah. Untuk kali inilah saya nak cuba menjawab berkaitan dengan apakah yang dikatakan sebagai harta antara nikmat dan ujian. Satu tajuk yang saya rasa sangat bagus untuk kita bahaskan dan mungkin sedikit dapat difahami oleh seluruh masyarakat, bagaimana untuk kita mengupas kedudukan harta itu sendiri, yang mana dengan harta itu sebenarnya dia boleh menjadi satu nikmat dan dia boleh menjadi satu ujian kepada kita. Dan sesungguhnya harta ini sebenarnya dia menarik kecenderungan masyarakat untuk memiliki. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak memiliki harta, walaupun dari sekecil-kecil bentuk ain ataupun keadaan hinggalah sebesar-besar nikmat harta yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada seseorang. Bermaksud tidak ada orang yang boleh memberikan alasan yang mereka itu tak ada harta. Saya tidak ada harta, saya tidak ada apa-apa, saya papa kedana, saya kering kontang, saya tidak ada segala-galanya. Itu kadang-kadang orang beri alasan yang bermacam-macam lah untuk menunjukkan yang mereka itu tidak memiliki harta. Tapi sebenarnya masyarakat di luar sana, ataupun kita semua ini sebenarnya memiliki harta. Sama ada banyak ataupun sedikit, ia adalah bergantung kepada apa yang telah kita usahakan dan apa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Dan dengan harta itu, secara mukadimahnya lah, saya jelaskan dulu, dia boleh menjadi satu nikmat. Nikmat ni bagaimana, dan kemudian dia boleh menjadi satu ujian. Dan ujian ni bagaimana? Nikmat ni apa dia? Nikmat ni adalah satu kemudahan, satu kesenangan, satu perkara yang mungkin sebenarnya perlu disyukuri oleh kita semua apabila kita memiliki harta. Dan ujian ni juga sebenarnya menjadikan kita ataupun boleh mendidik kita menjadi seseorang yang akan sentiasa bersyukur dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan dugaan, dengan cabaran dan sebagainya, menjadikan kita lebih matang, lebih bersyukur dan lebih menghargai apa yang kita miliki ataupun apa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Baik, itu secara mukadimah lah. Terima kasih, Ustaz. Jadi menarik, maknanya harta ni tak terlepas lah, maknanya semua orang mesti ada harta. Mesti ada. Sikit ke banyak mesti ada. Tak adalah kata orang kata kalau dia miskin pun tetap dia juga tetap ada harta. Mungkin bagi orang miskin dia merasakan harta tu ujian bagi dia lah. Untuk orang yang kaya mungkin harta tu sebagai nikmat. Tapi tidak nafikan juga ada juga orang miskin dia rasa harta dia sedikit pun nikmat. Baik, jadi tuan-tuan Allah SWT, memiliki harta ni semua orang ada. Semua kecenderungan untuk memiliki harta ni semua orang ada. Jadi semua orang keinginan untuk memiliki harta. Baik, Ustaz, kalau kita tengok apakah pandangan Islam berkenaan dengan harta ni sebenarnya dari sudut perspektif Islam melihat harta itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Sebelum saya mengupas definisi ataupun maksud harta itu sendiri, suka saya nak nyatakan berkaitan dengan peringatan Allah SWT berkaitan dengan harta.
Ada Ustaz? Ada. Dalam Quran, dalam surah At-Taghabun ayat 15, ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya, apa Allah kata? Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, dia menjadi satu fitnah. Fitnah ni kalau kita bahaskan, ia adalah bermaksud cabaran, dugaan, mehnah, itu adalah fitnah. Fitnah. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang lebih besar. Bermaksud di sini, harta dan anak pinak itu adalah menjadi satu ujian, dugaan. Dia boleh menjadi fitnah, dia boleh menjadi mehnah, cabaran kepada kita. Sebab tu peringatan Allah SWT kepada kita ialah berkaitan dengan harta dan anak-anak. Begitu juga bukan sahaja Allah SWT menyatakan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga, ya, memperingatkan kita, ya, berkaitan dengan harta itu sendiri. Ini hadis daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, ya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rasulullah kata, sesungguhnya pada setiap umatku ini terdapat ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Wa fitnatu ummati al-mal, maknanya fitnah untuk umatku ini adalah harta. Jadi sebab itulah saya sebenarnya kita melihat kepada fitnah manusia itu sendiri adalah harta. Sebab tu fitnah itu sama ada ianya dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk ujian. Itu yang kita perlu fahamlah. Dan Islam sebenarnya menjelaskan berkaitan dengan kedudukan harta itu sendiri dalam konteks yang sangat luas, dalam konteks yang besar. Harta ini boleh jadi dalam bentuk benda, bentuk ain, ataupun dalam bentuk manfaat. Manfaat yang diperolehi daripada harta itu juga ditakrifkan sebagai harta. Dan kalau dalam satu istilah yang lebih mudah difahami, ya, maksud harta itu sendiri adalah sesuatu yang menarik kecenderungan orang. Dia menarik kecenderungan orang untuk memiliki. Maknanya dengan sesuatu benda itu dia menarik kecenderungan kita. Contohnya kereta lah. Kereta itu cantik, jadi kita ingin memiliki kereta itu. Jadi rasa nak beli. Dia menarik kecenderungan kita untuk memiliki. Jadi dan dia bernilai. Dan dia boleh disimpan dan dia boleh digunakan. Itu adalah harta. Jadi itu secara istilah mudahnya untuk kita fahami bahawasanya harta itu adalah sesuatu yang menarik kecenderungan kita. Dia menyebabkan kita tertarik nak memiliki tanah, nak memiliki rumah, nak memiliki kereta, nak memiliki bangunan dan sebagainya. Nak memiliki barang kemas, umpamanya jam tangan. Sekarang ni macam-macam bentuk harta yang kecil-kecil yang nilainya sangat besar, memberikan nilai impak yang sangat besar kepada kita, dan boleh mewujudkan jurang lah antara seseorang itu menjadi seorang kaya, miskin dan sebagainya lah dengan harta itu sendiri. Jadi harta tu kalau kita tengok dia punya dalil dari awal kita, harta tu adalah fitnah. Jadi tuan-tuan perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita harta yang kita ada tu, kita sama ada dia akan jadi fitnah pada kita ataupun ujian, seperti mana yang kita akan bincang pada hari ini. Baik Ustaz, dah lah dia boleh jadi fitnah ataupun ujian pada seseorang yang memiliki harta. Kalau kita tengok macam mana, apakah dia punya kepentingan harta dia, kalaulah dia merupakan ujian pada seseorang untuk memiliki harta. Jadi adakah penting untuk dia memiliki harta tersebut? Sebenarnya harta adalah sangat penting. Sebab itu sebenarnya Islam membahagikan harta ni kepada tiga keadaan. Tiga keadaan ini yang saya boleh nyatakan di sini adalah, pertamanya adalah dia bersifat daruriyat, kemudian dia bersifat hajiat, kemudian dia bersifat tahsiniyat. Tiga bentuk harta yang meletakkan ianya menjadi penting, utama, diperlukan, dikehendaki, amat berguna dan sebagainya. Dia dibahagikan kepada tiga, iaitu daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Apa dia daruriyat? Daruriyat ni adalah harta yang sangat penting, yang dengannya tidak dapat tidak, kita harus memiliki ataupun kita harus ada. Maksudnya di sini, harta itu harta yang memang perlu ada untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Tanpa harta dalam kategori daruriyat ini, seseorang manusia ataupun sesuatu keluarga itu tidak dapat hidup dengan sempurna. Ini yang perkara yang asasi lah, yang manusia perlu ada, yang kita letakkan ianya bersifat daruriyat. Contohnya apa? Contohnya tempat tinggal, pakaian, makanan. Itu adalah perkara-perkara yang daruri, perkara yang sangat-sangat penting, perlu ada, mesti ada. Tak ada ni kita boleh dikatakan sebagai tak sempurna lah, ataupun bukan saja tak sempurna, mungkin orang kata kita jadi gila lah, sebab kita tak berpakaian, sebab kita tidak ada tempat tinggal, mungkin kita jadi homeless, kemudian kita tidak ada makanan, kita jadi apa kedana melarat dan sebagainya, kita tidak dapat meneruskan kehidupan. Orang boleh jadi mati kerana kita tidak ada perkara-perkara daruri. Yang kedua adalah hajiat, dia bersifat hajiat. Hajiat ni bagaimana? Hajiat ni adalah harta yang penting juga untuk kita miliki. Dia penting. Contohnya macam kenderaan. Sekarang ini untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, kita memerlukan kenderaan. Tak kiralah kenderaan itu dalam bentuk yang macam mana, asalkan dia adalah kenderaan, dia membantu kita untuk meneruskan kehidupan. Contohnya macam basikal, kereta, motosikal, itu semua adalah perkara-perkara hajiat. Dia boleh pilih lah, masalahnya dia nak motor, nak pakai motor, nak pakai motor ke nak pakai kereta kan, asalkan ianya boleh digunakan untuk dia melaksanakan kehidupan dia, urusan pekerjaan dia. Jadi dekat sinilah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita fahami, dalam aspek hajiat, perkara-perkara yang maksudnya perlu ada pada seseorang, iaitu hajiat. Yang seterusnya adalah tahsiniat. Tahsiniat ini adalah perkara yang diperlukan juga, tetapi lebih kepada menambah ataupun memberikan keselesaan. Contohnya, sebenarnya dia boleh memiliki satu kereta, tetapi dengan dia tak cukup. Sebab tu dia menarik kecenderungan dia untuk memiliki harta lebih daripada tu. Dia ada sebuah rumah, tapi dia ingin memiliki rumah lain. Dia ada telefon yang biasa, tetapi dia ingin menukar kepada telefon yang lebih mahal, yang lebih cantik, yang lebih canggih dan sebagainya. Jadi itu bersifat hajiat. Jadi hajiat ini tidaklah penting seperti mana tahsiniat tidaklah sepenting seperti hajiat, tetapi tahsiniat ni boleh membantulah. Tahsiniat boleh membantu seseorang untuk menaik taraf hidupnya supaya lebih sempurna, lebih baik dan sebagainya, dan boleh memberi manfaat kepada orang lain lah. Tahsiniat Ustaz, kalau ada alhamdulillah, tak ada pun tak jadi masalah. Jadi pilihan. So jadi seperti mana yang Ustaz bincang, Ustaz beritahu tadi, ada 3 keadaan. So kita ni letak darurat, daruriyat, hajiat dengan tahsiniat. Jadi kita tengoklah, kalau kita ni belum lepas lagi di peringkat daruriyatnya, tempat tinggal pun tak ada lagi, makanan pun tak cukup, jangan sampai lagi ke tahap tahsiniatnya Ustaz. Jadi tempat tinggal mungkin ada Ustaz, tapi tak sempurna kan, tak sempurna, mungkin duduk bawah tepi jalan juga kan, banyak kan. Jadi lebih baik dia usahakan dulu perkara yang daruriyat tersebut. Baik, kita tengok dulu di FB MAIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Mukminin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih dan share. Terima kasih Amirul Mukminin. Kita ada juga Hal Izan Man Ajis dan Adah Syuhada. Terima kasih dah share. Siapa lagi ni? Tuan Zaim. Tuan Zaim. Ustaz, Tuan Zaim kita ada. Terima kasih Tuan Zaim. Ummu Husna Aliyah. Terima kasih juga dah share. Baik, Farizwan Firdaus. Betul, kongsikan kita punya. Terima kasih Farizwan. 3 bentuk harta, daruriyat, hajiat, tahsiniat. Ini memang dah nampak ciri-ciri pemenang pemenang hadiah kita ni. Ya, syarat dia adalah follow kita punya live ni sampai habis, insya-Allah. Baik. Sampai untuk tuan-tuan muka Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan di pihak MAIS, kita ada menyediakan beberapa perkhidmatan. MAIS ada menyediakan perkhidmatan pengurusan harta pusaka, harta orang Islam, antaranya adalah tebus pusaka bahagian Baitul Mal. Jadi mana-mana ada bahagian yang Baitul Mal boleh ditebus semula. Yang ni maknanya bukan milik Baitul Mal sepenuhnya lah, tak boleh ditebus. Boleh tebus, datang surat, boleh jumpa kita.
Kemudian kita ada mengurus bahagian harta pusaka si mati. Tuan-tuan boleh lantik MAS untuk uruskan harta. Runding cara pengurusan harta pusaka ini tuan-tuan kita terima tiap-tiap hari. Boleh datang pada kita, ceramah, kursus dan seminar pengurusan harta pun juga boleh. Bagi dia punya surat resmi pada kita, insya-Allah kita cuba bantu untuk sampaikan maklumat tersebut. Kemudian tuntutan harta pusaka bahagian Baitul Mal kepada agensi berkaitan, kita bantu untuk tuntut harta pada agensi-agensi tersebut. Terimaan pelbagai harta pusaka alih dan tak alih. Kemudian penjualan harta pusaka bahagian Baitul Mal. Jadi banyak lagi aktiviti ataupun perkara yang dibuat oleh MAS. Jadi untuk maklumat lanjut, tuan-tuan puan-puan boleh follow FB MAS, boleh tengok layari laman web www.mas.gov.my. Baik, kita rehat sebentar. Kita saksikan video yang disediakan ini berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh MAS. Silakan. Saya kena tak kira pas bawah. Tak apa, Tolonglah. Aku butuh. Apa ada soalan tak? Tak nampak. Lagipun kan dugaan tu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan akak seorang je yang ada masalah. Macam akak seorang ni. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula? Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hey, sudah. Eish. Itu masalah harta pusaka, Kak. Ada satu lagi masalah macam saudara seorang ni. Nak pilih kedai pun susah. Ni kalau salah pilih kadang kena tipu pula. Habis hangus aku nanti. Kedai kosong memang banyak, Kak. Tapi dia tak tahu mana satu yang okey. Apa nak jadi dengan kau ni, Ngah? Habis motor yang kau tukar bawa pergi merempik. Bergaul dengan orang yang isap dadah. Janganlah tak solat. Penat tau. Mak nasihatkan kau. Dikira mak. Astaghfirullahalazim. Tak baik buat ibu macam tu. Ibu ni kan syurga buat kita. Allah Akbar. Allah. Tolonglah aku. Aku tak tahu dah nak buat apa dengan si Angah. Mungkin ada di kalangan anda yang pernah mengalami masalah seperti mereka. Buntu, tak tahu minta bantuan siapa? Majlis Agama Islam Selangor ada jawapannya. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MAS ialah menguruskan perihal harta Baitul Mal, sewaan hartanah, guaman syar'i dan ar-riqab. #MAS kan ada? Baik Ustaz, kita dah tahu dah kepentingan daripada video tadi pun dah nampak dah, maknanya penting harta tu dalam kehidupan manusia. Baik, kalau kita nak tengok apakah dia punya hubungan antara harta tu dengan manusia tu tadi menurut Islam sendiri. Baik, silakan Ustaz. Okey, sebenarnya harta dia memang mempunyai hubungan yang
sangat rapat dengan manusia. Sangat rapat dengan manusia dalam erti kata yang manusia sebenarnya perlu mengetahui kedudukan harta itu sendiri dan peranannya itu apa dia, dan hubungan manusia itu ke atas harta. Yang pertama ialah manusia adalah merupakan pemegang amanah ke atas harta itu sendiri. Maknanya banyak mana pun harta yang kita miliki, kita hendaklah mengetahui ataupun kita hendaklah berperanan sebagai pemegang amanah. Banyak manalah seorang itu dikurniakan ataupun diberikan rezeki yang melimpah ruah, mempunyai harta yang beratus-ratus ribu, berjuta dan sebagainya, hingga boleh menjadi orang-orang yang terkaya dan sebagainya. Ataupun orang itu hanya memiliki harta yang mungkin sekadar mencukupi sahaja untuk diri dia dan keluarga. Bermaksud apa sahaja bentuk harta yang dia miliki, maka peranannya adalah yang pertama adalah sebagai pemegang amanah. Dia tetap bertindak sebagai pemegang amanah ke atas harta itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hubungannya ialah dia perlu memelihara dan mengembangkan harta tersebut. Maknanya dia kena jaga dengan baik, dia tidak boleh merosakkan, dia tidak boleh memusnahkan. Sebaik-baiknya dijaga dengan sempurna dan dikembangkan harta tersebut untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan juga orang lain. Dengan harta yang dimiliki dia boleh kembangkan. Yang ketiga ialah harta ini dia menjadi satu nikmat lah. Dia boleh bersyukur dengan harta yang dimiliki. Ini seperti mana tajuk kita pada pagi inilah, yang mana kita menyatakan bahawasanya harta itu merupakan satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita sentiasa bersyukur. Aku bersyukur aku dikurniakan harta sebegini, kereta sebegini, rumah sebegini dan sebagainya, dengan harta-harta yang dimiliki, dengan keluarga yang bahagia dan sebagainya. Maknanya kita perlu sentiasa bersyukur dengan nikmat, ataupun kita sentiasa juga sebenarnya perlu bersyukur atas dugaan ataupun cabaran ataupun ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yang keempat ialah harta ini sebenarnya adalah perhiasan. Dia menjadi perhiasan, zinatul hayatid dunia, kan? Dia menjadi satu perhiasan hidup kita di dunia. Menjadi perhiasan. Barang kemas menjadi perhiasan, jam tangan menjadi perhiasan, itu adalah harta. Telefon menjadi satu perhiasan. Apatah lagi barang-barang yang lain, dia juga menjadi satu perhiasan. Jadi ia adalah perhiasan hidup kita di dunia untuk menambahkan kesempurnaan, untuk menambahkan sesuatu perkara yang baik ke atas diri kita. Yang seterusnya ialah harta ini adalah sebagai bekalan ibadat. Harta adalah bekalan ibadat kita dalam kita menemui Allah SWT, dalam kita sentiasa bertakarub kepada Allah SWT. Dengan harta yang dimiliki itu, dia menjadi satu bekalan ibadat kepada kita. Bagaimana? Kita perlulah menyucikan harta-harta tersebut. Kita perlu melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab yang Allah telah beri kepada kita ke atas harta-harta tersebut. Kemudian yang akhir sekali ialah kita hendaklah memastikan dalam pemerolehan harta kita ini hendaklah daripada rezeki yang halal. Itu perkara yang sangat-sangat penting. Maksudnya kita tidak boleh memandang sebelah mata sahaja dalam pemerolehan harta kita. Ini ada sebahagian orang ataupun sebahagian masyarakat kita yang tidak mengambil peduli sumber harta yang diperolehi. Asalkan ia adalah harta, asalkan adalah untuk kemewahan hidup dia, asalkan untuk memberi makan kepada keluarga, dia ambil semua. Halal ke haram ke, semua dia ambil. Semua dia balun, semua dia guna, semua dia pakai dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh sebegitu. Umat Islam telah dididik hubung kaitnya antara harta dengan manusia itu antara lain ialah hendaklah daripada sumber yang halal. Baik, jadi kat situ kita nampak Ustaz, maknanya harta ni begitu ada hubungannya dengan manusia tu sendiri. Banyak kalau tengok daripada awal tadi adalah pemegang amanah, kena jaga harta tu. Tak boleh lah pada dah ada, tak boleh biarkan pula nak dikembangkan dan sebagainya. Kalau tengok tadi yang terakhir Ustaz, maknanya harta tu juga, ini pun saya rasa ada yang terlepas pandang. Dia ingat dia kira pukul rata je semua Ustaz. Dia ambil je halal haram semua tolak tepi belakang kira. Yang penting ni rezeki dia kata, dia rezeki dia. Baik, tuan-tuan puan-puan yang kemuliaan Allah SWT, kita ada soalan di FB, kita ada soalan di FB. Terima kasih yang belum share dulu, share sebanyak mungkin. Yang dah share, terima kasih. Okey, soalan daripada Syahrul Effendi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika seseorang itu meninggal dunia, siapakah waris yang layak untuk mendapatkan harta si mati? Baik Ustaz,
Boleh kita raikan soalan ni Ustaz Boleh, boleh. Ya, silakan Ustaz. Okey, sebenarnya kita belum mengupas lagi sehingga ke tahap yang orang hidup dengan orang yang mati. Evan ni Ustaz Tadi kita hanya cerita berkaitan dengan nikmat atau ujian tetapi dalam konteks sebegini, apabila seseorang itu meninggal dunia, harta itu menjadi ujian. Ujian tu bermaksud bagaimana untuk kita memperoleh harta tersebut dalam keadaan harta itu asalnya dimiliki oleh orang yang hidup dan kemudian dia telah meninggal dunia. Jadi dekat sinilah kita perlu tahu dari segi bagaimana untuk mengetahui kaedah ilmu perwarisan. Ilmu perwarisan ini maksudnya untuk mengetahui siapa waris-waris yang layak. Jadi di sini kita perlu melihatlah si mati meninggal dunia meninggalkan siapa? Siapa waris-warisnya? Ya? Siapa yang ditinggalkan semasa si mati meninggal dunia? Adakah si mati ada isteri? Adakah si mati ada anak? Adakah si mati ada ibu bapa yang masih lagi hidup? Kalau waris-waris yang saya nyatakan tadi, mereka itu adalah layak untuk mendapat harta pusaka si mati. Jadi saya tak ulas panjang lagi lah sebab kita belum pergi lagi ke arah yang tu, tetapi secara umumnya begitulah yang mana apabila seorang itu meninggal dunia dan meninggalkan ahli keluarganya yang hidup, mereka-mereka yang paling hampir dengan si mati, itulah yang akan mendapat harta pusaka. Apa dia? Siapa dia? Ya, kalau yang meninggal itu adalah suami, yang menjadi waris adalah isteri, anak-anak lelaki dan anak perempuan, kemudian ibu dan bapa. Itu adalah waris-waris yang wajib ataupun disebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud maknanya waris yang hampir lah yang akan berhak menerima harta pusaka si mati. Baik Ustaz, kita maknanya itu waris lah waris yang terdekat boleh terima. Kalau kita bila dah ada harta tadi Ustaz kata, bila dah meninggal dia pun ujian juga Ustaz ujian kepada orang yang hidup. Dan bila dah dapat jadi nikmat pula. Jadi maknanya dia boleh pergi pada ujian ataupun juga pada nikmat Ustaz. Jadi macam mana kita nak pilih daripada ujian ke nikmat ni? Kalau Ustaz boleh jelaskan perancangan ataupun pengurusan yang boleh kita buat terhadap harta tersebut. Sebenarnya untuk dengan harta yang kita miliki ni sebenarnya selain daripada pemerolehan harta yang kita telah usahakan, harta-harta yang halal yang kita dapat, harta-harta yang kita telah kembangkan, harta-harta yang kita perlu syukuri, perkara yang tidak kurang pentingnya ialah kita perlu membuat perancangan ataupun kita perlu mengurus harta itu dengan bijaksana. Selain daripada tanggungjawab yang kita perlu laksanakan semasa hidup, iaitu menunaikan zakat. Itu perkara yang sangat wajib yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu Muslim. Apabila mereka memiliki harta dan mereka layak untuk dizakatkan hartanya, maka dia perlu mengeluarkan sebahagian daripada hartanya untuk menunaikan zakat. Kemudian tanggungjawab-tanggungjawab lain yang boleh juga dilaksanakan selain daripada kewajipan tersebut, mereka yang memiliki harta ini ataupun kita semua yang memiliki harta ini perlu membuat perancangan yang bersesuaian ke atas harta, perlu mengurus harta itu dengan baik. Kerana apa? Kerana perkara pertama sekali yang perlu kita faham ialah kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada kita yang bernyawa ini pasti akan menemui mati. Bila? Kita tak tahu. Di mana? Kita tak tahu. Dalam keadaan bagaimana kita mati, kita tak tahu. Jadi dekat situ, kenapa kita perlu membuat perancangan dan juga pengurusan harta adalah kerana kita akan mati pada bila-bila masa. Itu perkara yang asasi yang perlu kita tahu, bagaimana ataupun kenapa kita perlu membuat perancangan ke atas harta itu. Jadi bagaimana untuk membuat perancangan? Jadi Islam menyediakan pelbagai instrumen yang boleh kita fahami, yang boleh kita laksanakan dalam kita membuat perancangan ke atas harta tersebut. Itu yang kalau ada sebahagian besar daripada masyarakat kita yang tahu sedikit berkaitan dengan wasiat, hibah, harta pusaka, pembahagian secara faraid, bagaimana pula waris-waris menerima harta seperti mana soalan tadi. Jadi itu semua adalah berkait rapat dengan perancangan dan juga pengurusan harta yang perlu dilaksanakan. Jadi sebagai seorang individu Muslim yang kita ini mempunyai harta yang kita perlu syukuri, sama ada dalam bentuk nikmat ataupun ujian, kita tidak perlu membuat perancangan ataupun pengurusan yang bersesuaian ke atas harta kita. Itu perkara yang tidak boleh lari ataupun setiap daripada kita tidak boleh lari untuk kita membuat perancangan. Bila? Daripada sekarang. Maknanya bermula daripada sekarang perlu buat masa hidup ni. Jadi kita yang masih hidup ni lah kita nak membuat perancangan yang bersesuaian ke atas harta-harta kita. Jadi maknanya Ustaz, harta ni kita tak boleh
biarkan dia macam tu lah. Ya. Kena diuruskan dan perlu juga ada perancangan. Supaya nanti mungkin saya kira mudah untuk kalaulah berlaku kematian, dia memudahkan waris. Betul. Supaya mana mungkin kata dia menjadi nikmat lah kepada waris-waris yang terima lah. Dan juga kalau tak diuruskan tu mungkin yang kita nampak berlaku ujian kan. Nampak sebenarnya mungkin harta pusaka, bila dah terima harta pusaka, mungkin sebenarnya dia boleh buat jariah untuk semati Ustaz. Baik. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu taala, penting untuk kita rancang dan uruskan harta kita seperti mana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Indra Syahril, panel kita. Penting untuk diuruskan harta tersebut. Baik. Saya tengok lagi di FB kita pada hari ini, Siti Amira, Aisyah Yusra, kena rancang harta. Betul, terima kasih Aisyah Yusra. Wasiat hibah antara pengurusan harta. Terima kasih. Kongsi-kongsikan lagi, sharekan lagi video kita, perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa like. Sebarang persoalan boleh ajukan di komen. InsyaAllah kita cuba bantu untuk menjawab persoalan yang berkaitan. Baik Ustaz, kita dah tahu maknanya perlu untuk kita rancang dan urus harta kita Ustaz. Macam mana harta ni pula dia boleh jadi bermanfaat untuk waris? Kita dah rancang, tapi kita punya tajuk ni dia boleh jadi ujian dan boleh menjadi nikmat. Jadi kita macam mana dia ni boleh jadi nikmat lah kiranya, bermanfaat kepada waris yang ditinggalkan. Baik, silakan Ustaz. Okey. Sebenarnya setiap daripada kita bertanggungjawab untuk memastikan yang mana apa yang telah kita usahakan selama ini dalam bentuk harta ini kita boleh rancang dengan baik ataupun kita boleh uruskan dengan bijaksana. Jadi bagaimana untuk kita merancang harta dengan baik ni? Yang pertama ialah kita kena mengingatkan diri kita dan juga waris-waris kita yang harta itu adalah amanah daripada Allah SWT. Maknanya harta itu merupakan amanah. Dia kadang-kadang orang mereka ini tidak melihat harta itu dalam bentuk amanah. Mereka ingat dalam kepala hanya aku nak bolot bahagian, aku nak ambil semua, aku nak makan semua hak orang lain, aku nak bahagian yang lebih banyak daripada orang lain, aku nak bahagian yang dekat situ, aku nak bahagian yang kat jalan besar, aku nak bahagian yang rumah besar, semua nak. Jadi sebab kita tidak boleh larilah daripada kita mengatakan yang harta itu sebenarnya menarik kecenderungan orang. Itu memang kita tidak dapat nafikan. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan ianya boleh memberikan manfaat kepada diri kita dan juga waris-waris, terutama waris-waris yang ditinggalkan. Pertama, kita kena memperingatkan yang harta yang telah kita usahakan, yang telah kita dapatkan semasa kita hidup ini, apabila diterima kelak oleh waris-waris, ianya adalah dalam bentuk pemegang amanah. Bukanlah selama-lamanya harta itu boleh masuk dalam kubur balik. Tak ada orang yang meninggal dunia, orang Islam khususnya, yang memasukkan hartanya ke dalam liang lahat. Tidak ada. Melainkan mereka itu memang tamak holoba. Ataupun kita sebut sebagai hubud dunia wa qaratul maut, terlalu cintakan dunia sehingga kan tidak ada orang lain boleh menikmati harta daripada dia. Jadi kita tak naklah sampai tahap begitu. Jadi bagaimana harta itu sendiri sebenarnya boleh memberikan manfaat kepada waris-waris ialah dengan cara kita memberikan harta itu sebahagiannya kepada waris-waris. Berikan dalam bentuk hibah, berikan dalam bentuk wasiat. Kalau waris itu adalah waris yang terhalang daripada menerima pusaka, mereka itu boleh menerima melalui jalan wasiat. Kalau mereka itu adalah waris-waris yang memang akan berhak mendapat harta pusaka, kita boleh membuat perancangan dengan cara mengagihkan harta itu siap-siap semasa hidup, iaitu kaedah yang disebut sebagai hibah. Jadi ini perkara-perkara sebenarnya yang boleh memberikan manfaat kepada waris-waris yang bakal ditinggalkan nanti. Sebab itu kenapa kita di sini dalam rancang harta celik pusaka ini, kita nak rancang harta kan? Rancang harta celik pusaka ini supaya kita nak memastikan yang setiap daripada masyarakat kita ini membuat perancangan ke atas harta mereka. Tanggungjawab yang seharusnya dipikul semasa hidup dalam melaksanakan kewajipan itu dah sememangnya mutlak, sememangnya perlu dilaksanakan. Tetapi apa perkara-perkara tambahan lain yang perlu dilaksanakan? Ini perkara yang perlu difahami oleh semua masyarakat. Baik, penting untuk kita merancang. Jadi supaya harta yang kita, pemilik harta, bila kita rancang, dia boleh jadi bermanfaat balik kepada waris melalui perancangan harta yang dibuat. Baik, saya tengok dekat sini, dekat FB My sini ada soalan. Kita akan raikan soalan daripada siapa ni?
Siti Amira Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, apakah kelebihan surat ikatan amanah yang dibuat di pejabat tanah? Dia dah advance lagi Ustaz ni kan. Soalan hari ini dahsyat-dahsyat. Adakah cukup kuat untuk atau boleh dicabar Ustaz? Oh, ini satu soalan yang sangat advance. Kita belum pergi kepada tajuk yang kaitan tetapi walau bagaimanapun kita cuba raikan yang mana sebenarnya surat ikatan amanah ni kalau kita tengok dari segi praktis ia sememangnya banyak digunakan dalam urusan transaksi yang dibuat di pejabat tanah. Jadi dalam konteks ini isu cabar-mencabar ni sememangnya mana-mana bentuk pun boleh berlaku. Sama ada dalam bentuk PA, power of attorney ke, sama ada dalam bentuk trust deed tadi ke, ataupun dalam bentuk surat sekeping saja tulis macam tu juga. Apatah lagi itu semua perkara-perkara yang boleh dicabar. Persoalannya dicabar ataupun tidak ini sebenarnya boleh. Saya tidak boleh kata ni langsung tidak boleh dicabar. Tak ada. Tidak ada ruang yang membolehkan seseorang itu tidak mencabar satu perkara. Apatah lagi berkaitan dengan soal pemelukkan Islam ataupun yang lain-lain, penangkapan ajaran sesat dan sebagainya, perkara-perkara itu pun boleh dicabar. Ya dah jelas tu. Dah jelas, tetapi perkara-perkara begini apatah lagi ianya juga boleh dicabar. Jadi dalam konteks ini walaupun surat ikatan amanah itu telah pun didaftarkan dan sebagainya, tetapi ruang-ruang untuk menunjukkan kelemahan sesuatu perkara itu memang kadang-kadang boleh wujud. Saya tak boleh nafikan perkara ini, terutama dalam konteks kalau sekiranya dalam konteks mungkin hibah umpamanya dengan membuat surat ikatan amanah, tetapi mungkin kat situ kita tengok dari segi adakah rukun hibah itu disempurnakan ataupun tidak. Rukun yang pertama, yang kedua kobatnya berlaku ataupun tidak. Jadi kat situ pula juga kita kena tengok kalau kobatnya tidak berlaku, adakah hibahnya itu telah berlaku dan sebagainya. Jadi kat situ kita kena tengok ijab dan qabul, adakah dalam trust deed tu hanya ijab sahaja, qabul ada ke tak dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begini sebenarnya ada ruang untuk mana-mana pihak, lebih lagi kalau ahli keluarga dan sebagainya boleh mencabar satu transaksi ataupun satu perkara yang telah dibuat. Jadi tak ada orang kata Ustaz kalau dah buat hibah tu tak boleh dicabar. Ada juga orang cabar juga Ustaz. Macam-macam cara walaupun kadang-kadang dah berlaku pindah milik pun still boleh cabar juga. Mungkin dia boleh kata berlaku fraud isi orang 14A, berlaku cara cap jari dibuat tanpa sedar dan sebagainya, ataupun semasa penghibah dibuat tu dia berada dalam keadaan pengsan ke, macam-macam cara lah yang dia boleh nak mencari jalan supaya perkara itu boleh dibatalkan ataupun boleh dilawan dan sebagainya. Maknanya ruang-ruang tu ada. Ustaz. Itu yang dah buat perancangan Ustaz. Kalau yang tak buat lagi sebab itu kita nak menggalakkan masyarakat kita membuat perancangan daripada sekarang. Buatlah sesuatu, at least ada perancangan yang dibuat ke atas hartanya. Isunya sekarang ialah ramai orang yang meninggal dunia, waris-waris tak tahu harta yang ditinggalkan. Itu isu pokok. Tak tahu berapa banyak harta si mati tinggalkan. Tadi tak ada perancangan yang dibuat tadi. Jadi tak tahu bapak aku ada tanah rupanya dekat Pahang contoh. Jadi kat sini inilah yang sering berlaku dalam masyarakat. Harta-harta yang tertinggal dah buat pembahagian pusaka 5-6 tahun lepas, tiba-tiba ada lagi harta lain yang tertinggal. Jadi dekat sinilah kita nak memastikan supaya membuat perancangan yang baik, yang sewajarnya kat atas harta. Baik, betapa pentingnya tuan-tuan puan-puan kita tengok daripada sini dah buat hibah ke, dah buat wasiat ke, isu tadi, persoalan tadi ada surat ikatan amanah, tetap ada ruang-ruang untuk dicabar. Ini satu keadaan, satu situasi yang dah buat perancangan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan perkongsian kita hari ini dapat manfaat, dapat memberi kesedaran kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana untuk merancang dan menguruskan harta anda supaya kalau harta pusaka maknanya dia dah meninggal dunia pemilik harta, maknanya kena rancanglah masa hidup ni. Baik Ustaz, apakah ada galakan ataupun ada suruhan dalam Islam berkenaan dengan untuk menguruskan harta ni Ustaz? Sebenarnya Islam memberikan kita banyak ruang lah untuk kita menguruskan harta dengan baik. Sebab kalau tak adalah Allah SWT nak nyatakan dalam Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebab itu dia boleh menjadi satu ujian kepada kita. Walaupun dia boleh menjadi nikmat, dia tetap juga akan menjadi ujian. Jadi dekat situ sebenarnya kita perlulah mengetahui bahawasanya Islam mengajak kita mengurus harta dengan baik kerana ada faedahnya di situ.
Umpamanya dalam bentuk wasiat dan hibah umpamanya, wasiat dan hibah itu apabila dibuat, ia adalah perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklumlah macam kita sembahyang sunat. Kenapa kita sembahyang sunat? Kerana kita nak menambah pahala. Begitu juga dalam konteks wasiat dan hibah. Apabila kita berwasiat, ia adalah perkara yang disunatkan. Apabila kita melaksanakan hibah, ia adalah perkara yang disunatkan. Dan apabila kita memelihara hubungan silaturahim, ia adalah satu kewajipan sebenarnya. La yadkhulul jannah qatumur rahim kan. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan ikatan silaturahim. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu memelihara ikatan silaturahim. Ikatan silaturahim itu dipelihara hukumnya wajib, bukannya hukumnya sunat. Jadi dekat sini kita kena tahu yang mana kita perlu membuat pengurusan harta yang betul ke atas harta-harta yang kita miliki. Kita tak boleh kata Islam tak ada pun bagi apa-apa ruang. Ada setengah-setengah orang masyarakat kata tak perlulah nak buat perancangan-perancangan ni. Faraid kan ada. Faraid je lah, bagi-bagi je lah. Ada yang macam tu, yang beranggapan sebegitu. Kerana melihat kepada wasiat ni dianggap satu benda yang secondary. Hibah ini dianggap perkara yang secondary lah, perkara-perkara yang bukan keutamaan. Padahal sebenarnya itulah yang membantu waris-waris untuk menikmati harta yang diperoleh secara percuma daripada si mati yang meninggal dunia. Jadi kaedah-kaedah ni sebenarnya perlu difahami. Sebab itu pengurusan harta yang betul dengan cara yang betul ini adalah kerana apa? Kerana untuk memastikan ataupun untuk mencapai 3 matlamat. Saya boleh katakan di sini ada 3 matlamat ke atas pengurusan harta itu sendiri. Iaitu yang pertama, supaya kita dapat melakukan amal jariah untuk diri kita. Itu tujuannya. Kita perlu melaksanakan amal jariah untuk diri kita. Amal jariah untuk diri kita pun tak berapa nak banyak. Maka kita sebenarnya perlulah membuat amal jariah itu, sama ada semasa hidup ataupun dibenarkan juga selepas meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah supaya kita dapat beri harta kepada orang yang kita sayang. Setiap daripada kita ini mempunyai orang yang kita sayang. Sama ada isteri, sama ada anak-anak, sama ada ibu, bapa, ataupun orang lain, ataupun anak angkat, ataupun mungkin lebih jauh daripada itu yang memang mereka itu mempunyai saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Jadi dengan cara mengurus harta dengan betul itu ialah supaya kita dapat beri harta kepada orang yang kita sayang. Tak adalah kita hanya berangan-angan saja. Ada orang setengah-setengah, aku berangan, aku nanti minggu depan aku nak bagilah harta ini kepada orang lain. Saya nak bagilah harta ini kepada simpulan-simpulan, tetapi tak tercapai kerana minggu ni dia meninggal. Contohnya. Ataupun kerana dia telah meninggal, dia tak sempat nak buat, dia hanya baru merancang. Baru dalam kepala saja, dia tak nyatakan dalam bentuk penulisan ke dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah supaya waris kita tidak menagih simpati daripada orang lain. Tujuannya supaya waris kita tidak meminta-minta. Ini yang Rasulullah larang kepada kita ni, supaya kita jangan membiarkan waris-waris kita dalam kefakiran, dalam kemiskinan. Kita tak boleh biarkan waris-waris yang kita tinggalkan ini berada dalam keadaan meminta-minta pada orang. Padahal ibu bapanya meninggal dunia meninggalkan harta, tetapi hartanya itu tidak dapat dibahagikan dengan betul, tidak dapat dilaksanakan, menjadi beku dan sebagainya, hinggakan dia menjadi fakir miskin dan dia terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Ini yang kita tak nak. Baik Ustaz. Itu tadi kalau dia buat perancangan. Kalau lah, boleh tak kalau tak buat apa-apa perancangan Ustaz? Boleh tak? Mungkin dia punya jawapan pendek. Boleh tak? Dia okey. Jawapannya mudah saja. Kalau tak membuat perancangan, dia akan menyumbang kepada sejumlah besar harta yang beku di negara kita. Harta beku. Jadi kita kena tahu di negara kita Malaysia ini terdapat banyak harta-harta yang masih beku sehingga sekarang. Dan difahamkan jumlah ini semakin lama semakin meningkat. Tak selesai-selesai. Dan adakah peningkatan ini akan terus meningkat setiap tahun? Kalau dulu dikabarkan 38 bilion, lepas tu dia naik 40 bilion, lepas tu dia naik 60 bilion, sekarang dikabarkan telah melebihi 70 bilion. Itu pun kita tak tahu fakta itu sama ada benar ataupun tidak. Tetapi walaupun sebegitu rupa yang sentiasa ditunjukkan dalam akhbar-akhbar ataupun di blog-blog dan sebagainya, ataupun dilaporkan oleh banyak penyelidik dan sebagainya, tetapi kita kena faham yang kita ini janganlah menyumbang ke arah harta-harta yang beku itu. Itu mungkin puncanya adalah sebab tadi antaranya tak buat perancangan. Tak buat perancangan. Itu paling utama. Ya, sebab harta itu menjadi beku. Kerana apa? Kerana kadang-kadang waris tak tahu pun harta si mati. Tak tahu kedudukan. Tak tahu pun. Tak tahu. Dan kemudian si mati ni pula kita tahu siapa waris-warisnya. Dia jadi beku macam tu saja. Dia jadi frozen macam tu lah. Freeze. Tak dapat dilaksanakan apa-apa ke atas harta tu.
Tuan-tuan, puan-puan yang kami Allah SWT sekarang, penting di sini tengok persoalan ni sangat penting untuk kita merancang dan mengurus harta pusaka. Baik Ustaz, seperti yang kita janjikan pada penonton-penonton istimewa kita, kalau siapa dapat jawab soalan, kita bagi hadiah. Hadiah ni kita bagi hadiah. Jadi Ustaz, saya minta satu soalan yang mudah, dan mungkin penonton-penonton kita dapat, siapa yang jawab betul dan cepat, dialah yang akan bertuah menerima hadiah bijak pusaka game ni, insya-Allah. Baik Ustaz. Mungkin ada apa soalan yang paling mudah okey, kepada para penonton sekalian. Soalannya ialah apakah nama link URL laman web MAIS? Apakah URL ataupun link URL laman web MAIS? Laman web MAIS. Ya. Jadi para penonton mungkin boleh menjawab secara menaip kod di situ kan, macam mana? Okay. Cara nak jawab dia, boleh komen di bawah, komen di FB kita, komen siapa yang apa soalan dia, apakah link URL laman web MAIS. Jadi siapa penonton bertuah kita pada hari ini. Terima kasih sampai itu, terima kasih Siti Amira Syafinas, Farizwan yang dah share, yang dah like, yang sama-sama luangkan masa pada pagi ni. Terima kasih. Kita masih menunggu lagi siapa penonton bertuah kita, Ustaz. Belum ada yang jawab Belum ada lagi. Okey Ustaz, kesimpulannya Ustaz, daripada harta antara nikmat dan ujiannya, secara kesimpulannya Ustaz mungkin boleh simpulkan di sini apa yang yang disampaikan. Okey, secara kesimpulannya lah, walaupun harta itu adalah dia boleh menjadi nikmat yang ada orang dapat menikmatinya secara berpanjangan, ada orang yang dapat menikmatinya secara sementara, sekejap, ataupun dengan harta yang dimiliki itu menjadikan satu ujian yang besar kepada dirinya, menyebabkan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku dalam keluarga dengan harta yang dimiliki, ataupun dengan harta yang dimiliki itu menyebabkan satu dugaan besar berlaku dalam hidupnya. Ada harta tapi tiba-tiba hilang kerja. Contohnya di musim PKP ni kan. Jadi dia menjadi satu cabaran. Jadi apa-apa pun kedudukan harta itu, sama ada dia menjadi satu nikmat ataupun ujian kepada kita, kita hendaklah sentiasa bersyukur. Ni maksudnya di sini, jadilah hamba yang bersyukur. Sentiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Banyak ke sikit? Ya, kita ni kadang-kadang manusia ni kurang berterima kasih, kurang bersyukur, kurang menadah tangan merasakan sesuatu itu nikmat ataupun ujian tu, dia kurang. Dia tidak menunjukkan rasa kesyukuran itu kepada Allah SWT yang telah memberikan, sama ada dia memberikan nikmat atau ujian, kurang. Sebenarnya mungkin dia beri nikmat tapi dirasakan adalah sebagai ujian, mungkinlah juga kan. Ataupun Allah telah memberikan dia ujian, tapi sebenarnya itu adalah nikmat untuk dia. Dia menerima itu sebagai satu nikmat. Jadi apa-apa pun, sama ada ianya dalam bentuk nikmat atau ujian, dia hendaklah bersyukur. Jadi kunci adalah bersyukur. Baik, saya tengok okey, kita dah ada yang komen di sini. Tengok siapa penonton bertuah kita ni. Kita akan lihat di skrin. Tengok siapa penonton bertuah yang paling cepat dan betul. Tahniah Haniza Hamid, www.mais.gov.my. Betul sekali. Jadi hadiah bijak pusaka game ni adalah untuk Puan Haniza Hamid. Terima kasih yang dah share, yang dah like, yang dah komen. Terima kasih, tahniah lagi kerana menjadi penonton kita bertuah kita pada hari ini. Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga yang dah join, yang dah sama-sama kita pada awal sampai habis. Banyak persoalan-persoalan, saya kira sebagai mukadimah kita pada minggu yang pertama ni Ustaz. Mudah-mudahan dapat menjadi satu pembuka minda lah. Tercetusnya, terfikirlah pentingnya sebenarnya nak urus harta ni. Tak boleh dibiarkan. Macam Ustaz kata tadi, kalau tak
menyumbang kepada harta beku itu sendiri. Baik. Jadi sebarang soalan atau pertanyaan boleh ajukan di FB Majlis Agama Islam Selangor dan FB Wasiat Pusaka Hibah Faraid MAIS, dan seperti yang tertera tertera di skrin anda, sebarang soalan pertanyaan boleh ajukan di soalan. InsyaAllah kita akan bantu sama-sama untuk menjawablah persoalan-persoalan berikut. Tak kira lah apa saja persoalan yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan pengurusan harta. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan perempuan untuk menjawab soalan tersebut. InsyaAllah jangan lupa bersama kami setiap minggu kita di FB Majlis Agama Islam Selangor. Nak tahu time dia bila, kena follow. Nanti kita surprise lah. Kita bagi tahu timing dia bila tu, surprise. Kena ikut, kena follow, insya-Allah nanti tuan-tuan perempuan tak terlepas. Dan terima kasih, saya hargai sekali lagi yang dah kongsikan, yang dah share, yang sama-sama komen. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran kepada tuan-tuan perempuan yang telah sama-sama kita pada hari ini. Terima kasih juga sekali lagi kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan kita ilmu ni dapat disebar-sebarkan. Dan untuk buat temu janji, boleh hubungi kami di 0355143773 atau 3772 untuk urusan wasiat, hibah, pengamanahan, harta pusaka, harta lokatah, wang tidak patut syariah dan sebagainya. Untuk ni boleh juga tengok di laman web MAIS yang tadi menang betul tadi, Haniza Hamid tadi www.mais.gov.my. Sekadar itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Qulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.